Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan HAW akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu keperluan mempelajari bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar di USIM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nur Azwa Izzati binti Abdul Muhaimin 1210300. Nama diberi Nur Alisha Akira binti Hanif, nombor matrik 1210301. Nama Nur Asia binti Hamzah, kad matrik 1210302. Nama saya Nur Aina Musa Musli, nombor kad matrik saya 1210304. Saya Anini Hazira binti Ali, nombor matrik 1210305 dari kumpulan 1 Penghayatan Etika dan Peradaban. Pengenalan kepada bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin dikenali sebagai bahasa Cina dan Putonghua merupakan bahasa nasional Goryeo iaitu negara China. Ia lebih dikenali sebagai Putonghua di China. Bahasa Cina merupakan bahasa yang paling ramai penutur di dunia iaitu 14% daripada populasi dunia bertutur dalam bahasa Mandarin dan 92% daripadanya berasal dari China. Perkembangan pesat bahasa Mandarin adalah disebabkan nilai ekonominya kerana negara China ialah antara negara yang memelopori ekonomi dunia. Bahasa Mandarin semakin luas penggunaannya dalam kalangan rakyat serata dunia terutamanya di Malaysia. Hal ini menjadikan permintaan kelas bahasa Mandarin semakin meningkat. Bahasa Mandarin sudah menjadi keperluan terutamanya kepada pelajar universiti. Oleh itu, satu kajian telah dilakukan di Universiti Sains Islam Malaysia USIM untuk mengkaji tentang keperluan mempelajari bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar di USIM. Kajian ini diadakan ke atas pelajar USIM kerana pihak universiti ada menawarkan bahasa Mandarin sebagai salah satu subjek elektif kepada pelajar mereka. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan dalam kalangan pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia tentang bahasa Mandarin. Yang kedua, mengkaji kelebihan mempelajari bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia. Negeri Sembilan adalah sebuah negeri yang terletak di pantai barat semenanjung Malaysia dan bersempadankan Selangor di sebelah utara, Pahang di sebelah timur, Johor di sebelah tenggara dan Melaka di sebelah selatan. Negeri ini juga dikenali sebagai Negeri Sembilan Darul Khusus. Nilai merupakan bandar yang terletak di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Universiti Sains Islam Malaysia atau nama singkatannya USIM yang dahulu juga dikenali sebagai College Universiti Islam Malaysia, KUIM, merupakan salah sebuah institusi pendidikan tinggi awam di Malaysia. Kampus utama terletak di Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. USIM juga merupakan sebuah universiti Islam Malaysia yang pertama ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di permulaan abad ke-21. Ia merupakan institusi pengajian tinggi awam yang ke-12 di negara ini dan didaftarkan dengan nama College Universiti Islam Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada skop kajian. Kajian yang dijalankan adalah untuk mengukur tahap pengetahuan pelajar USIM tentang bahasa Mandarin. Di samping itu juga untuk mengukur tahap pengetahuan pelajar USIM tentang kelebihan yang akan diperoleh sekiranya mahir dalam berbahasa Mandarin. Skop kajian menjerumus kepada pelajar USIM dan bahasa Mandarin. Kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar USIM kerana kebanyakan mereka kurang arif tentang bahasa Mandarin walaupun Malaysia sebuah negara yang wujudnya akan kaum Cina. Seterusnya, pelajar USIM juga tidak berpengetahuan luas akan kelebihan dalam mempelajari bahasa Mandarin yang boleh memberi impak positif dalam kehidupan harian mereka. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian tentang pengetahuan dan kelebihan mempelajari bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar USIM adalah dengan kaedah soal selidik, kaedah rujukan perpustakaan, kaedah rujukan internet dan kaedah pemerhatian. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian ini menggabungkan 4 jenis metodologi kajian iaitu kaedah soal selidik, kaedah rujukan perpustakaan, kaedah rujukan internet dan kaedah pemerhatian. Dapatan kajian. Responden kajian terdiri daripada 50 orang pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, USIM,
Daripada jadual 1, jumlah responden tersebut seramai 11 orang lelaki bersamaan 22% dan seramai 39 orang responden perempuan adalah bersamaan 78%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa faktor jantina sama sekali tidak mempengaruhi dalam kajian ini kerana tidak ada perbezaan yang ketara bagi pandangan mereka terhadap isu yang dikaji. Seterusnya, jadual 2 menunjukkan bahawa responden kajian ini terdiri daripada dua kelas umur yang berbeza iaitu 19 hingga 20 tahun dan 21 hingga 22 tahun. Daripada jumlah di atas, jumlah responden yang terdiri daripada umur 19 hingga 20 tahun adalah seramai 46 orang yang bersamaan 92%. Seterusnya, baki seramai 4 orang responden adalah terdiri daripada mereka yang berumur 21 hingga 22 bersamaan 8%. Manakala tiada responden yang direkodkan dalam kajian ini yang berumur 23 hingga 24 dan 25 hingga 26 bersamaan 0%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa jumlah responden di setiap kelas umur adalah berbeza dan perbezaan ini tidak mendatangkan apa-apa perubahan terhadap isu yang dikaji. Jadual 3 pula menunjukkan demografi fakulti responden yang mana responden kajian ini terdiri daripada pelbagai fakulti pengajian yang terdapat di USIM iaitu FPBU, FEM, FST, FSU, FKP dan FQPS. Daripada jumlah di atas, jumlah responden yang terdiri daripada FPBU adalah seramai 8 orang yang bersamaan 16%. Dengan peratusan 4%, jumlah responden yang terdiri daripada FEM adalah 2 orang. Jumlah responden yang terdiri daripada Fakulti Sains dan Teknologi pula adalah seramai 8 orang bersamaan 16%. Seterusnya, responden yang terdiri daripada FKP dan FPQS adalah seramai 22 dan 6 orang yang mana peratusan masing-masing adalah bersamaan 44% dan 12%. Manakala FKAB iaitu Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina tidak terdapat seorang pun responden yang terlibat dalam kajian ini. Justru itu, jumlah responden mengikut fakulti di USIM ini adalah berbeza dan perbezaan ini tidak mendatangkan apa-apa perubahan terhadap kajian ini. Selanjutnya, carta 1 menunjukkan bahawa responden kajian ini terdiri daripada pelbagai kos pengajian di USIM iaitu pengajian Quran Sunnah, pengajian Quran Multimedia, pengajian Sunnah dan pengurusan maklumat, dakwah dan pengurusan Islam, komunikasi, komunikasi media baharu, undang-undang dan syariah, fiqh dan fatwa, syariah industri halal, perakaunan, sains aktuari dan pengurusan risiko, keselamatan dan jaminan maklumat, fizik gunaan, teknologi industri kesihatan, bahasa Arab dan komunikasi, pendidikan dalam pendidikan Islam dan bahasa Inggeris dengan perdagangan. Terdapat beberapa kos pengajian yang mana bilangan responden yang terdiri dalam kajian ini adalah seorang iaitu kos pengajian Quran Sunnah, komunikasi media baharu, syariah industri halal, sains aktuari dan pengurusan risiko, keselamatan dan jaminan maklumat, fizik gunaan, teknologi industri kesihatan dan pendidikan dalam pendidikan Islam yang bersamaan dengan 2%. Seterusnya, bilangan responden yang terdiri daripada kos pengajian Quran Multimedia, fiqh dan fatwa, perakaunan dan bahasa Arab dan komunikasi adalah sama bilangannya iaitu 2 orang yang bersamaan 4%. 3 orang responden yang terlibat dalam kajian ini pula terdiri daripada kos pengajian Quran Sunnah dan pengurusan maklumat dengan peratusan sebanyak 6%. Tambahan lagi, 2 kos pengajian iaitu undang-undang dan syariah dan bahasa Inggeris dengan perdagangan. Kedua-duanya terdapat seramai 5 orang responden dalam kajian ini yang bersamaan 10%. Manakala kos dakwah dan pengurusan Islam dan kos pengajian komunikasi adalah seramai 10 orang dan 11 orang yang mana peratusan masing-masing adalah bersamaan 20% dan 22%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kos pengajian responden adalah berbeza dan sama sekali tidak mempengaruhi apa-apa isu dalam kajian ini. Pengetahuan pelajar USIM tentang bahasa Mandarin. Berdasarkan soal selidik yang telah diedarkan kepada pelajar USIM, sebanyak 58% daripadanya bersamaan dengan 29 orang yakin bahawa terdapat 2 jenis tulisan iaitu Cina ringkas atau bahasa Inggerisnya Simplified Chinese dan Cina Traditional Chinese, manakala selebihnya iaitu 42% iaitu seramai 21 orang tidak pasti dengan kenyataan berikut. Berdasarkan Wikipedia, tulisan Cina ada 2 jenis iaitu Cina ringkas, Simplified Chinese dan Cina Traditional. Tulisan-tulisan ini merupakan aksara yang digunakan untuk menulis perkataan Mandarin.
Setiap perkataan ini adalah berbeza dari segi rupa dan bentuknya dan mempunyai maksud yang berlainan. Seterusnya ialah bahasa Mandarin hanya mempunyai satu dialek sahaja. Graf menunjukkan seramai 35 orang pelajar USIM atau 70% daripada responden yang memilih tidak, 6% atau 3 orang sahaja yang memilih ya, manakala selebihnya iaitu 24% yang memilih tidak pasti mengenai pernyataan berikut. Bahasa Mandarin terdiri daripada beberapa dialek seperti dialek Shanghai yang berlaku di wilayah Shanghai dan sekitarnya, dialek Hakka yang banyak digunakan oleh masyarakat Tiongkok di kawasan daerah Guangdong, Guangxi, Fujian hingga ke Taiwan. Dialek Hakka ini juga digunakan oleh para perantau dari kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Indonesia. Selain itu, dialek Sichuan yang digunakan oleh wilayah Sichuan. Seterusnya ialah dialek Kanton. Dialek Kanton merupakan dialek terbesar kedua di Tiongkok dan banyak digunakan pakai di kawasan Guangdong, Hong Kong dan Macau. Seterusnya, sistem penulisan huruf dalam bahasa Mandarin Hanzi merupakan salah satu teknik penulisan tertua di dunia. Graf di atas menunjukkan sebanyak 64% daripada jumlah responden yang tidak pasti bahawa sistem penulisan huruf dalam bahasa Mandarin Hanzi merupakan salah satu teknik penulisan tertua di dunia bersamaan 32 orang. Manakala selebihnya seramai 18 orang yakin bahawa Hanzi merupakan salah satu penulisan tertua di dunia, iaitu sebanyak 36%. Hanzi ialah aksara atau tulisan yang digunakan untuk menulis sesuatu perkataan Mandarin. Tulisan Hanzi telah dijumpai sekitar 8,000 tahun yang lalu dan merupakan sebuah penulisan Cina yang lengkap di China sekitar 3,500 tahun yang lalu. Hal ini jelas menjadikan tulisan Hanzi sebagai tulisan yang tertua di dunia. Baik, seterusnya bagi soalan nombor 4, majoriti seramai 35 orang responden iaitu sebanyak 70% memilih tidak pasti, manakala seramai 14 orang responden iaitu 28% memilih tidak dan baki seorang responden lagi sebanyak 2% telah memilih ya sebagai jawapan mereka. Bagi kenyataan, Pinyin dan Hanzi adalah dua perkara yang sama. Jawapan yang betul bagi soalan ini adalah tidak. Pinyin dan Hanzi bukanlah perkara yang sama. Pinyin merujuk kepada sistem Romi yang mewakili bunyi dalam bahasa Mandarin baku. Selain itu, Hanzi pula dia merujuk kepada aksara ataupun huruf dalam bahasa Mandarin. Kita dapat lihat di sini 35 orang responden 70% menjawab ya dan 14 orang responden sebanyak 28% yang telah menjawab tidak pasti. Oleh itu, kita dapat lihat dengan jelas di sini bahawa majoriti pelajar kurang faham ataupun mempunyai tahap pengetahuan yang rendah dalam bahasa Mandarin. Manakala bagi soalan nombor 5 pula terdapat 22 orang responden iaitu sebanyak 44% menjawab tidak pasti, manakala lagi 20 orang responden iaitu sebanyak 40% menjawab tidak sebagai pilihan jawapan mereka, dan berbaki lagi 8 orang responden iaitu sebanyak 16% pula memilih ya sebagai jawapan mereka. Bagi kenyataan, bahasa Mandarin merupakan bahasa kedua antarabangsa. Jawapan yang betul bagi soalan ini adalah ya. Bahasa Mandarin adalah bahasa kedua terbesar di dunia dan penutur bagi bahasa Mandarin adalah lebih daripada 1.2 juta orang di seluruh dunia. Akan tetapi, hanya 8 orang responden iaitu sebanyak 16% memilih ya. Jadi, dapat lihat di sini dengan jelas kebanyakan daripada mereka mempunyai tahap pengetahuan yang rendah dalam bahasa Mandarin. Hasil dapatan kajian di atas menunjukkan seramai 25 orang responden 50% telah memilih 5 iaitu sangat setuju. Manakala 15 orang responden 30% yang memilih 4 iaitu setuju. Ini menunjukkan mereka memberi tumpuan minat yang penuh terhadap bahasa Mandarin. Bagi yang lain iaitu seramai 6 responden 12% memilih 3 iaitu tidak pasti, 3 orang responden 6% memilih 2 iaitu tidak setuju dan seorang responden 2% memilih 1 iaitu sangat tidak setuju. Menunjukkan mereka tidak lebih mengetahui tentang kelebihan bahasa Mandarin ini.
Permasalahan pelajar adalah kerana kurang minat terhadap bahasa Mandarin. Pelajar tidak semestinya dapat menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan harian, apatah lagi menggunakannya untuk urusan luar. Hasil dapatan kajian di atas menunjukkan seramai 30 orang responden 60% telah memilih 5 iaitu sangat setuju dan 12 orang responden 24% memilih 4 iaitu setuju. Ini menunjukkan bahawa pelajar mengambil berat tentang pekerjaan dan keadaan masa hadapan. Pekerjaan memerlukan orang yang lebih berkemahiran tinggi dan pelbagai aspek termasuk aspek bahasa. Lebih daripada separuh responden yang setuju dengan perkara ini. Tetapi terdapat juga pelajar yang tidak bersetuju atau menerima perkara ini. Carta di atas menunjukkan seramai 5 orang responden 10% yang memilih 3 iaitu tidak pasti, 2 orang responden 4% memilih 2 iaitu tidak setuju dan seorang responden 2% memilih 1 iaitu sangat tidak setuju. Kebanyakan pelajar mempunyai minat yang kurang dan pelajar memberi keutamaan kepada kemahiran bertutur dan mendengar daripada kemahiran membaca dan menulis kerana menganggap ia lebih susah. Disebabkan oleh itu, mereka menghindari daripada memilih pekerjaan yang memerlukan kemahiran tersebut. Hasil dapatan kajian di atas menunjukkan seramai 23 orang responden 46% telah memilih 5 iaitu sangat setuju dan 13 orang responden 26% memilih 4 iaitu setuju. Di samping itu, seramai 11 orang responden 22% juga telah memilih 3 iaitu tidak pasti. Pelajar mengakui bahasa Mandarin telah meluas sehingga ke syarikat antarabangsa mengikut corak kemasyarakatan yang maju dengan pelbagai bangsa dan kaum. Oleh itu, bahasa Mandarin juga penting untuk dipelajari agar mendapat kelebihan seperti ini. Terdapat juga seorang responden 2% yang telah memilih 2 iaitu tidak setuju dan seramai 2 orang responden 4% memilih 1 iaitu sangat tidak setuju. Pelajar menyatakan bahawa corak kemasyarakatan masih lagi majoriti bangsa Melayu dan mereka lebih selesa berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Tambahan pula, syarikat antarabangsa juga selalunya akan menggunakan bahasa Inggeris untuk berinteraksi kerana lebih biasa digunakan oleh semua pihak. Pelajar tidak mempunyai sebab untuk mengamalkan bahasa Mandarin dan mereka lebih fokus kepada bahasa Inggeris. Seterusnya, carta 4, mengkaji tentang kelebihan mempelajari bahasa Mandarin dapat membantu untuk menambah keyakinan seseorang, terutama dalam aspek komunikasi dan interaksi. Hasil dapatan kajian di atas menunjukkan seramai 26 orang responden sebanyak 52% telah memilih kategori sangat setuju iaitu 5 dan 16 orang responden sebanyak 32% telah memilih kategori setuju iaitu 4. Jumlah bilangan responden yang memilih kategori 5 dan 4 bersetuju bahawa mempelajari bahasa Mandarin dapat membantu mereka untuk menambah keyakinan mereka dalam aspek komunikasi dan interaksi. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan pelajar dalam bahasa Mandarin sebagai satu cara untuk berkomunikasi dan interaksi dengan masyarakat Cina di luar sana dapat dilakukan dengan yakin. Oleh itu, bahasa Mandarin juga boleh menjadi asas kepada perpaduan antara kaum di Malaysia. Walaupun ramai responden yang bersetuju dengan kelebihan tersebut, terdapat juga beberapa responden yang tidak pasti dan tidak setuju dengan kelebihan tersebut. Antaranya, 5 orang responden sebanyak 10% telah memilih 3 iaitu kategori tidak pasti, manakala 2 orang responden sebanyak 4% telah memilih 2 sebagai kategori tidak setuju dan 1 orang responden sebanyak 2% telah memilih 1 merupakan kategori sangat tidak setuju. Hal ini demikian, kemungkinan pelajar-pelajar mengetahui bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda di Malaysia. Oleh itu, komunikasi antara kaum di Malaysia hendaklah bertutur dalam bahasa Melayu walaupun mereka tidaklah berkomunikasi dan interaksi dalam bahasa ibunda mereka antara kaum dengan sebetulnya. Akhir sekali, carta 5 mengkaji tentang kelebihan mempelajari bahasa Mandarin iaitu boleh tawar-menawar ketika melakukan jual beli.
Hasil dapatan kajian di atas menunjukkan seramai 33 orang responden sebanyak 66% telah memilih kategori sangat setuju iaitu 5 bahawa boleh tawar-menawar ketika melakukan jual beli merupakan salah satu kelebihan dalam mempelajari bahasa Mandarin. Hal ini kerana terdapat ramai peniaga kaum Cina di Malaysia yang menyebabkan pelajar-pelajar setuju dengan pernyataan berikut. Oleh itu, sekiranya pelajar-pelajar berurusan jual beli dengan peniaga kaum Cina dalam bahasa Mandarin, peniaga tersebut akan merasa kagum dengan kelebihan mereka bertutur dalam bahasa Mandarin. Oleh yang demikian, peniaga akan memberikan tawaran harga yang lebih murah daripada harga yang sebenar kerana kagum kepada pembeli yang mahir berbahasa Mandarin. Seterusnya, terdapat 8 orang responden sebanyak 16% yang turut bersetuju dengan pernyataan berikut dengan memilih kategori setuju iaitu 4. Selain itu, terdapat 6 orang responden sebanyak 12% telah memilih kategori tidak pasti iaitu 3 dan 1 orang responden telah memilih kategori tidak setuju iaitu 2 serta 2 orang responden telah memilih kategori sangat tidak setuju iaitu 1. Berdasarkan jumlah responden tersebut, pengetahuan mereka tentang bahasa Mandarin yang tidak luas menyebabkan mereka memilih kategori tersebut. Walaupun di negara sendiri terdapat kaum Cina, para pelajar tidak mengambil berat tentang pelbagai kaum dan bangsa di Malaysia. Oleh itu, para pelajar kurang bersifat toleransi dalam budaya kaum lain di negara sendiri. Kesimpulan, hasil daripada kajian yang dijalankan didapati bahawa tahap pengetahuan pelajar USIM tentang bahasa Mandarin adalah rendah dan hanya terdapat beberapa elemen sahaja yang diketahui oleh sebilangan pelajar. Kelebihan daripada mempelajari bahasa Mandarin ini pula adalah pelajar USIM bersetuju bahawa dengan mempelajari bahasa Mandarin dalam diri individu dapat memudahkan komunikasi antarabangsa, peluang pekerjaan yang luas, mendapat tempat di syarikat antarabangsa, membantu untuk menambahkan keyakinan diri, membantu dalam melakukan urusan jual beli dan sebagainya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 bagi mata pelajaran penghayatan etika dan peradaban ingin membuat perbincangan berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Nur Salsabila binti Mustafa dengan nombor metrik 1210315, Siti Nur Nashira binti Ramli dengan nombor metrik 1210316, Syaika Atsirah binti Azman dengan nombor metrik 1210317 dan Amira Izzati binti Ridwan dengan nombor metrik 1210312. Pertama sekali, saya ingin membentangkan sedikit tentang berkaitan dengan pengenalan. Bahasa Inggeris merupakan satu bahasa yang digunakan di seantero dunia. Ia juga merupakan lingua franca dalam perniagaan antarabangsa, sains, teknologi serta juga menggantikan bahasa Perancis selaku lingua franca hubungan antarabangsa sejak Perang Dunia Kedua. Bahasa Inggeris juga merupakan bahasa kedua di pelbagai negara dan di dunia dan menjadi satu bahasa pengantaraan yang paling utama dalam komunikasi antarabangsa. Hal ini dapat dibuktikan apabila jumlah penutur bahasa Inggeris di seantero dunia mengatasi penutur bahasa utama lain seperti bahasa Perancis, Sepanyol, Arab dan Rusia. Seterusnya, berkaitan dengan kelebihan yang diberikan kepada individu apabila menguasai bahasa Inggeris. Yang pertama ialah kita dapat menjalankan urusan perhubungan antarabangsa dengan mudah. Yang kedua ialah kita dapat menjalankan urusan perdagangan antarabangsa. Yang ketiga, memudahkan manusia untuk mempelajari bahasa lain dengan menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantaraan. Yang keempat, ia dapat memudahkan hubungan diplomatik yang dijalankan secara antarabangsa. Seterusnya pula, ibu bapa yang mempunyai pengetahuan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris akan lebih cenderung berkomunikasi dalam bahasa tersebut bersama anak-anak mereka dalam kehidupan seharian. Komunikasi dalam bahasa Inggeris telah diterapkan sejak anak-anak mereka berada dalam lingkungan usia bayi lagi.
Bahasa Inggeris diajar oleh ibu bapa secara berperingkat bermula dari hanya sepatah perkataan sehinggalah menjadi satu ayat yang lengkap. Ada di antara kanak-kanak yang jauh lebih fasih berbahasa Inggeris berbanding orang dewasa dan mempunyai sebutan yang lebih jelas berbanding orang dewasa. Seterusnya pula adalah berkaitan dengan objektif kajian. Antara objektif kajian yang dirangka ialah yang pertama, mengenal pasti penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak di nilai Negeri Sembilan. Yang kedua, untuk mengkaji pendedahan bahasa Inggeris kepada kanak-kanak. Yang ketiga, membincangkan kecenderungan kanak-kanak terhadap penggunaan bahasa Inggeris. Sekian dari saya. Permasalahan kajian. Berdasarkan kajian ini, terdapat satu permasalahan kajian, iaitu penggunaan bahasa Inggeris yang meluas berbanding bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak di Negeri Sembilan. Lokasi. Peta berikut merupakan peta bagi Negeri Sembilan daerah khusus. Kami telah menjalankan kajian ke atas beberapa keluarga yang tinggal di Negeri Sembilan. Lokasi Negeri Sembilan terletak di pantai barat semenanjung Malaysia yang bersepadankan Selangor di utara, Pahang di sebelah timur, Johor di sebelah tenggara dan Melaka di sebelah selatannya. Negeri Sembilan mempunyai jumlah kawasan 6,640 km persegi atau 664,551 hektar. Ibu negerinya pula adalah Seremban. Nama Negeri Sembilan dipercayai diperoleh daripada 9 kawasan pertempatan atau nagari yang didiami oleh perantau Minangkabau yang kini dikenali sebagai luak. 9 luak tersebut ialah Segamat yang kini menjadi salah satu kawasan di Johor, Naning yang kini menjadi sebahagian dari Melaka, Rembau, Sungai Ujong yang sebahagian kawasannya kini memasuki Selangor, Johor, Jelebu, Ulu Pahang yang bertukar menjadi kawasan di Pahang, Jelai yang sebahagian kawasannya telah menjadi sebahagian dari negeri Pahang dan Kelang yang juga sebahagian kawasannya telah menjadi bahagian dalam negeri Selangor. Penduduk Negeri Sembilan terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeza. Skop kajian. Kajian yang dijalankan adalah bagi mengetahui kepentingan penggunaan bahasa Inggeris namun dengan tidak mengabaikan bahasa ibunda itu sendiri iaitu bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak di Negeri Sembilan berdasarkan objektif yang dihasilkan dan kehendak kajian ini. Semasa melengkapkan kajian ini, kaedah sekunder iaitu kaedah rujukan perpustakaan dan bahan internet telah digunakan. Kaedah rujukan perpustakaan digunakan bagi mengetahui asal-usul perkembangan bahasa Inggeris. Antara bahan yang telah digunakan adalah atlas dan buku-buku mengenai penggunaan dan pendedahan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sebagai contoh, atlas dirujuk bagi mengetahui kedudukan Negeri Sembilan di Malaysia. Kaedah laman sesawang pula telah digunakan bagi mendalami tentang penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak. Terdapat beberapa laman sesawang yang telah dirujuk bagi melengkapkan tugasan ini. Artikel-artikel mengenai penggunaan bahasa Inggeris dan pendapat-pendapat sastrawan yang dipamerkan dalam laman sesawang juga turut diteliti bagi mendapatkan kepastian mengenai penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Metodologi kajian. Tujuan metodologi kajian adalah untuk membantu dalam mengumpulkan maklumat serta mengukuhkan kajian tentang aplikasi kaedah yang lengkap berkaitan kajian yang dijalankan. Selain itu, metodologi kajian juga boleh digunakan untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai menerusi data yang lengkap. Antaranya ialah menggunakan cara mendapatkan informan. Cara mendapatkan informan, kami menggunakan kaedah soal selidik. Bagi mendapatkan maklumat secara mendalam, kaedah soal selidik ini telah digunakan iaitu dengan menghasilkan sebuah form yang mempunyai beberapa soalan yang akan diajukan. Soalan-soalan itu adalah mengenai penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak. Perkara ini dapat membantu kami bagi melengkapkan maklumat kajian. Soalan yang diajukan adalah mudah difahami serta berdasarkan objektif kajian yang telah dibuat bagi memenuhi kehendak kajian.
Assalamualaikum, saya Amira Izzati binti Ridwan, nombor matrik 1210312, ingin membentangkan analisis kajian. Kajian ini telah dijalankan pada hari Sabtu yang bertarikh 27 November 2021. Seramai 33 orang responden yang telah menjawab beberapa soalan yang telah kami sediakan. Soalan pertama berkaitan dengan umur responden. Berdasarkan graf ini, seramai 25 orang responden berumur dalam lingkungan 19 hingga 29 tahun. Manakala responden yang berumur 30 hingga 49 tahun adalah seramai 5 orang. Dan terdapat 3 orang responden yang berumur 50 tahun ke atas. Seterusnya, soalan yang kedua mengenai bilangan ahli keluarga responden bagi kategori kanak-kanak. Carta pie menunjukkan bahawa sebanyak 66.7% daripada responden mempunyai 1 hingga 3 orang kanak-kanak dalam rumah. Manakala 18.2% dari mereka mempunyai seramai 4 hingga 6 orang kanak-kanak. Bilangan kanak-kanak yang mempunyai 10 orang dan ke atas adalah sebanyak 6.1%. Selain itu, apabila ditanyakan pula apakah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi bersama kanak-kanak, ternyata penggunaan bahasa Melayu mendahului carta iaitu sebanyak 93.9%. Perkara ini menunjukkan bahawa masih ramai lagi yang memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Namun, terdapat juga ahli keluarga yang mencampur adukan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan kanak-kanak dalam keluarga. Oleh yang demikian, kami juga ada bertanya sekiranya terdapat dalam kalangan kanak-kanak dalam ahli keluarga mereka yang dihantar ke institusi-institusi pendidikan yang berteraskan bahasa Inggeris dan majoriti menyatakan tidak. Beberapa orang responden juga menyatakan asbab-asbab kepentingan mempelajari bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak. Contohnya, mereka dapat menguasainya apabila menginjak dewasa. Selain itu, mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat luar dan memudahkan urusan mereka pada masa akan datang. Selain itu, mempelajari bahasa Inggeris juga meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak dari segi sosial. Berdasarkan carta pie di atas, majoriti responden iaitu sebanyak 90.9% atau sebanyak 30 orang menyetujui bahawa kanak-kanak telah mempelajari atau dipengaruhi oleh penggunaan bahasa Inggeris melalui medium elektronik seperti smartphone, tablet, komputer ribah dan lain-lain. Manakala responden yang tidak menyetujui pernyataan ini adalah sebanyak 9.1% daripada jumlah keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahawa alat elektronik memainkan peranan yang besar dalam menentukan penggunaan bahasa Inggeris yang semakin berleluasa dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya soalan 5, berdasarkan graf kekerapan ini, majoriti daripada responden menyatakan persetujuan mereka bahawa ramai yang mudah terpengaruh atau mempelajari bahasa Inggeris melalui medium elektronik atau media sosial. Hal ini kerana ramai kanak-kanak dalam ahli keluarga yang menunjukkan kekerapan dalam penggunaan aplikasi seperti Instagram, YouTube dan Facebook bagi melihat video-video yang berteraskan bahasa Inggeris, iaitu sebanyak 66.7%. Akhir sekali, soalan yang ke-6 berkaitan dengan tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak. Oleh disebabkan pengaruh yang meluas dalam bahasa Inggeris, maka ramai kanak-kanak kini mempunyai tahap penguasaan yang tinggi setelah diberikan pendedahan awal terhadap bahasa Inggeris. Berdasarkan graf, tahap penguasaan yang sederhana dan memuaskan berada pada kedudukan yang sama, iaitu pada 42.4%. Jadi,
Perkara ini dapat dibuktikan bahwa dengan hanya melihat video yang berteraskan bahasa Inggris, tidak kira video seperti kartun atau dokumentari, sememangnya mampu mempengaruhi tahap penguasaan kanak-kanak terhadap bahasa Inggris. Akhir kata, kesimpulan daripada analisis ini dapat menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Inggris dalam kalangan kanak-kanak tidak asing lagi dalam kehidupan mereka. Hal ini demikian kerana pendedahan awal oleh ahli keluarga menyebabkan mereka secara tidak langsung berupaya memahiri bahasa universal ini. Sudah terang lagi bersulu bahawa ianya sangat penting untuk menerapkan dan menguasai bahasa Inggris dalam pertuturan diri seseorang sejak azali lagi. Hal ini disebabkan oleh bahasa Inggris merupakan bahasa lingua franca untuk membolehkan setiap individu atau masyarakat berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Selain itu, bahasa ini juga digunapakai secara meluas oleh pelbagai institusi. Bahkan kini, memiliki kemahiran bahasa Inggris yang baik adalah salah satu syarat kelayakan untuk menyertai institusi mereka. Oleh yang demikian, alasan seperti tiada tempat untuk belajar bahasa Inggris dikira tidak relevan kerana selain wujudnya platform secara tidak formal seperti media sosial dan media massa, wujud juga kemudahan sekolah yang disediakan oleh kerajaan untuk kanak-kanak yang kurang didedahkan dengan bahasa Inggris. Akan tetapi, bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu seharusnya tidak dilupakan, bahkan perlu diasah dan diutamakan seiring dengan bahasa Inggris. Sebagai rakyat Malaysia yang sejati, kita seharusnya menguatkan jati diri dan menghargai jasa dan pengorbanan ahli sasterawan, negara serta pemimpin bangsa kita dengan memartabatkan mutu bahasa Melayu. Kita seharusnya melanjutkan perjuangan mereka dengan memainkan peranan masing-masing dalam meningkatkan mutu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Kesannya, ramai warga Malaysia mempunyai kemahiran dua bahasa dan lahirlah masyarakat yang celik huruf. Oleh itu, perkara ini mampu menaikkan nama negara dan meningkatkan kemajuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 6 akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu penggunaan bahasa Manglish dalam kalangan pelajar tahun 1 di Universiti Sains Islam Malaysia. Diharapkan penerangan kami ini adalah jelas dan dapat difahami oleh semua pelajar. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami. Nama saya Nur Atira Kristina Meti Nasir dan nombor matrik 12103331 akan memulakan perbentangan saya dahulu dan kemudian akan diikuti oleh kawan-kawan saya iaitu Muhammad Imran, Umairah Syafiqah, Suhaibah Aisyah dan juga yang terakhir Wan Widat. Saya mulakan perbentangan saya dengan menyatakan abstrak kajian kumpulan kami. Sebelum itu, apakah sebenarnya abstrak ini? Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara ringkas dan akurat. Dalam abstrak ini biasanya sudah terkandung inti murni dari perbahasan yang ada dalam dokumen penulisan kami. Jadi secara abstrak, tugasan kami ini dijalankan bagi mengenal pasti konsep bahasa Manglish serta penggunaannya dalam kalangan pelajar tahun 1. Bagi mendapatkan hasil yang memuaskan, kami telah menggunakan kaedah kepustakaan dan kaedah kuantitatif yang mana melibatkan persampelan secara rawak. Hasil daripada tugasan ini, kami dapat menyimpulkan bahawa penggunaan bahasa Manglish memberi impak yang positif dan juga negatif terhadap budaya dan kesatuan masyarakat di Malaysia. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti apakah maksud konsep bahasa Manglish dari perspektif pelajar tahun 1 USIM, mengkaji tahap kesedaran penggunaan bahasa Manglish dan juga mengkaji kebaikan dan keburukan penggunaan bahasa Manglish ini. Kaedah kajian yang kami gunakan untuk tugasan kami ini adalah secara
kaedah kepustakaan dan juga kaedah kuantitatif yang melibatkan persampulan secara awak mudah iaitu soal selidik. Kami telah mendapat seramai 53 orang responden dari kalangan pelajar tahun 1 di Universiti Sains Islam Malaysia dan lokasi kajian kami adalah semestinya di USIM. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim Syaidi bin Ramli. Di sini saya akan membahaskan skop kajian kami dengan menerangkan konsep bahasa Menglish, iaitu sambungan daripada pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Sebelum menyentuh tentang konsep, saya terlebih dahulu ingin menyentuh tentang istilah yang akan memudahkan pemahaman kita terhadap bahasa Menglish ini, iaitu Pidgin, Creole dan percampuran kod. Pidgin menurut Warhol di dalam karyanya yang bertajuk Introduction to Social Linguistics, a pidgin is a language with no native speakers. It is no one's first language, but it is a contact language. That is, it is the product of a multilingual situation in which those who wish to communicate must find or improvise a simple language system that will enable them to do so. Di sini dapat kita fahami bahawa Pidgin merupakan suatu bahasa yang tidak berasal dari mana-mana budaya atau kaum, di mana kewujudannya itu sekadar hanya memudahkan komunikasi di dalam suasana yang berbidang bahasa. Hal ini dapat dilihat semasa kemunculan kerajaan Melayu Melaka, di mana Melaka telah menjadi pusat entrepot dagang antarabangsa, menyebabkan pedagang-pedagang dari seluruh dunia datang berdagang di kepulauan Tanah Melayu. Ini menyebabkan berlakunya pertembungan bahasa dan budaya, di mana lazimnya apabila perkara ini berlaku, pedagang asing akan berusaha memudahkan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah. Hasilnya, ramai pedagang-pedagang asing mempelajari bahasa Melayu, seterusnya mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca pada masa tersebut. Istilah Creole pula merujuk kepada evolusi Pidgin yang berkembang menjadi satu bahasa yang stabil. Proses ini hanya berlaku apabila Pidgin telah diguna pakai sebagai bahasa pertama. Antara contoh Creole yang telah wujud di Malaysia termasuklah bahasa Baba yang dituturkan oleh Melayu Peranakan yang menetap di tanah Melayu. Dapat dilihat bahawa bahasa yang ditutur mereka ini mempunyai ciri-ciri penyerapan bahasa Melayu dan Hokkien. Dan ketiga adalah percampuran kod, di mana ianya merujuk kepada amalan mencampur aduk pelbagai bahasa di dalam satu topik atau ayat. Sebagai contoh, penutur jati Melayu menyelitkan beberapa perkataan Inggeris di dalam pergaulannya. Percampuran kod bukan sahaja terhad kepada bangsa Melayu sahaja, malah melibatkan semua penutur bahasa di Malaysia. Seterusnya, definisi bahasa Menglish. Menglish ialah suatu bahasa bukan formal yang terbentuk hasil daripada percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ia dipengaruhi oleh bahasa Inggeris yang bercampur dengan bahasa Melayu. Ia dikenali juga sebagai bahasa rojak. Diadaptasikan daripada campuran atau campuran atlektik dalam bahasa Melayu kolokial. Di sini dapat difahami bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan dua bahasa yang membentuk bahasa Menglish. Seterusnya, penerimaan bahasa rojak. Bahasa rojak ini telah digunakan pakai sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Hal ini disokong oleh kewujudan Pidgin dan Creole yang wujud sehingga kini. Selain itu, bahasa rojak yang digunakan pakai secara meluas pada zaman sekarang menunjukkan ianya mendapat penerimaan baik dalam masyarakat Malaysia. Penggunaan yang luas ini juga berkait rapat dengan keadaan Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa, di mana ianya membuka ruang
dan peluang bagi percampuran bahasa ini berlaku. Namun begitu, penggunaan bahasa rojak ini telah mendatangkan kebimbangan ramai pihak, di mana dikhawatiri akan berlaku pengabaian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia. Pengabaian bahasa kebangsaan ini juga dapat menghakis nilai jati diri kita yang tentunya akan membawa kepada banyak keburukan. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mementingkan penggunaan bahasa Melayu dengan sempurna. Dengan penggunaan bahasa rojak yang berleluasa ini, garis panduan perlu ditetapkan supaya kedudukan dan nilai adab berbahasa tidak terhakis. Menurut Profesor Dr. Awang Sarian, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, fenomena menggunakan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris dalam ayat atau wacana yang dikenal sebagai bahasa rojak ini dapat diterima sebagai kenyataan dalam kehidupan seharian, selagi mana penggunaannya terbatas dalam suasana tidak rasmi, misalnya dalam perbualan gurau senda dan sebagainya. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu yang sempurna perlu dipraktikkan, baik kepada rakyat maupun pucuk kepimpinan negara, kerana nilai bahasa Melayu sebagai bahasa adab, bahasa ilmu, bahasa pemikiran, bahasa undang-undang, bahasa seni sastera yang halus, bahasa sains dan bahasa budaya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Suhaibah Aisyah binti Mat Luzri, akan membentangkan tentang hasil dapatan kajian. Hasil dapatan kajian yang pertama ialah biografi responden. Jumlah bilangan responden lelaki adalah sebanyak 10 orang bersamaan dengan 20%. Manakala responden perempuan pula adalah sebanyak 15%, iaitu sebanyak 30 orang. Jika kita lihat dari sudut fakulti, pelajar dari Fakulti Pengajian Bahasa Utama mempunyai jumlah responden yang paling banyak, iaitu sebanyak 30.2%. Kemudian, kedua terbanyak adalah dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang dengan jumlah responden sebanyak 26.4%. Seterusnya diikuti dengan Fakulti Ekonomi Muamalat yang berjumlah sebanyak 13.2%. Fakulti Pengajian Quran Sunnah mempunyai bilangan responden yang sama seperti Fakulti Ekonomi Muamalat, iaitu sebanyak 13.2%. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan pula mempunyai sebanyak 11.3% responden. Selain itu, 3.8 responden adalah dari Fakulti Sains dan Teknologi. Yang terakhir adalah dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, iaitu sebanyak 1.9%. Melihat kepada skop kajian, kajian ini adalah untuk mengenal pasti erti konsep bahasa Manglish. Seterusnya, kajian ini dibuat untuk mengetahui kesedaran pelajar. Adakah mereka cakna tentang bahasa Manglish yang digunakan dalam kehidupan seharian? Dan adakah bahasa Manglish ini mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri? Hasil daripada kajian mendapati kefahaman pelajar tentang bahasa Manglish, ramai di kalangan mereka tahu tentang apa itu Manglish kerana 48 orang bersamaan 88.9% responden mengatakan tahu, manakala responden lain yang berbaki 11.1% iaitu 6 orang tidak tahu. Beralih kepada hasil seterusnya tentang kefahaman mereka tentang bahasa Manglish, 66.7% iaitu sebanyak 36 orang dari keseluruhan responden memberikan jawapan bahawa mereka faham tentang bahasa Manglish. 15 orang iaitu 27.8% berada di tengah-tengah di mana mereka kurang faham akan bahasa Manglish. Hanya 3 orang iaitu 5.6% tidak faham akan bahasa Manglish ini. Di sini ditunjukkan secara lebih jelas tentang peratus kefahaman pelajar tentang kefahaman mereka mengenai bahasa Manglish.
28.3% kurang faham mengenai bahasa Manglish. Jumlah yang tidak faham mengenai bahasa Manglish adalah sebanyak 5.7% dan yang faham tentang mengenai bahasa Manglish adalah sebanyak 66%. Bergerak ke dapatan kajian seterusnya, iaitu kesedaran pelajar tentang penggunaan bahasa Manglish ini dalam kehidupan seharian mereka. Kami telah memberikan dua pilihan sama ada ya atau tidak dan mendapati majoriti responden sebanyak 87% menyedari akan perkara ini dan sebanyak 13% responden tidak menyedari bahawa mereka telah menggunakan bahasa Manglish ini dalam kegunaan harian mereka. Berikutnya, kami meminta responden untuk memberikan contoh bahasa Manglish yang sering mereka gunakan sama ada dalam perbuatan atau di alamannya. Antara contoh yang mereka berikan adalah cuba try. Cuba adalah bahasa Melayu dan try adalah bahasa Inggeris. Kemudian, not sure macam mana. Meng-stress. Selain itu, tak best lah before mulakan event. Not so nice lah you. No je you ni. Tak sure. Come lah. Dan yang terakhir, can lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah Syafiqah binti Muhammad Yusof akan menyambung pembentangan mengenai soal selidik. Soalan kelima. Adakah anda rasa bahasa Manglish merupakan satu bahasa yang patut dijadikan budaya? Pertanyaan ini disoal bagi mengkaji pendapat pelajar tentang bahasa Manglish sebagai budaya. Hasilnya, kami mendapati sebanyak 2 orang bersamaan 3.7% menyatakan ya, manakala 10 orang atau 18.5% menjawab mungkin dan bakinya 42 orang bersamaan 77.4% menjawab tidak. Soalan yang seterusnya. Percampuran bahasa. Adakah percampuran antara bahasa berlaku di pelbagai negara dan tempat? Jawapan majoriti dengan bilangan 50 orang bersamaan 92.6% mengambil ya sebagai pilihan dan seramai 4 orang atau 7.4% bagi jawapan tidak. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Kekerapan pelajar mempraktikkan bahasa Manglish. Soalannya, berapa kerap anda mempraktikkan bahasa Manglish? Jawapan responden, sebanyak 8 orang bersamaan 14.8% menjawab jawapan tidak. Mereka yang menjawab kurang kerap dengan bilangan 14 orang bersamaan 25.9%. Bagi jawapan sederhana kerap, sebanyak 21 orang bersama 38.9% dan bakinya yang menjawab sangat kerap dengan bilangan 11 orang bersama 20.4%. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Langkah mengurangkan bahasa Manglish. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengurangkan penggunaan bahasa Manglish ini? Antara jawapan responden ialah selalu mempraktikkan bahasa utama, mempelajari bahasa ibunda dengan lebih mendalam, membiasakan diri dari kecil untuk praktikkan bahasa Melayu dalam perbualan harian, menganjurkan kempen bahasa dan program pengucapan awam di sekolah agar murid lebih mahir dan biasa menggunakan bahasa yang betul. Membiasakan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian seperti penggunaan bahasa Melayu dalam gadget, membanyakkan membaca buku, melatih diri bercakap sepenuhnya dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, menetapkan waktu tertentu untuk bahasa tertentu. Soalan seterusnya. Kebaikan bahasa Manglish. Nyatakan kebaikan penggunaan bahasa Manglish. Antara jawapan responden, lebih mudah difahami bagi orang yang kurang fasih dalam bahasa Inggeris.
Kedua, dapat memahami maksud bagi sesuatu perkataan bagi kedua-dua bahasa. Yang ketiga, penggunaan bahasa Manglish menjadikan rakyat Malaysia mudah untuk menguasai kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dapat mengeratkan hubungan berlainan bangsa yang bertutur dengan bahasa yang berbeza kerana ia mencampurkan pelbagai bahasa dalam komunikasi. Seterusnya, menambah baik bahasa Inggeris memandangkan ia merupakan bahasa antarabangsa. Yang terakhir, menambahkan kosakata bahasa Inggeris dengan lebih banyak. Soalan yang terakhir, keburukan bahasa Manglish. Nyatakan keburukan penggunaan bahasa Manglish. Terdapat responden yang menjawab, bahasa asal yang formal dan ejaan yang betul akan dilupakan. Banyak kesalahan tata bahasa akan berlaku, akan merosakkan seni bahasa itu sendiri. Berkemungkinan akan hilang identiti bahasa dan bangsa kerana bahasa adalah jiwa bangsa. Menjejaskan kepastian penggunaan bahasa bagi kedua-dua bahasa. Tidak dapat menguasai suatu bahasa dengan baik, selain merosakkan struktur ayat dan keaslian sesuatu bahasa. Yang terakhir, menyebabkan kefahaman suatu bahasa berkurangan. Itu sahaja daripada saya. Saya alihkan kepada pembentang yang seterusnya. Kesimpulan atau rumusan yang dapat kami buatkan melalui tugasan ini setelah melakukan beberapa kaedah seperti soal selidik bersama pelajar tahun 1 USIM adalah bahasa Manglish yang sudah lama menjadi budaya dalam kalangan pelajar serta kebaikan dan keburukan yang didapati melalui penggunaan bahasa Manglish ini. Hasil daripada kajian ini, kami dapati bahawa penggunaan bahasa Manglish ini sebenarnya sudah menjadi satu budaya yang tidak asing, malah digunakan sebagai bahasa majoriti dalam kehidupan seharian pelajar tahun 1 USIM. Contoh yang diberikan oleh responden ketika ditanya tentang contoh-contoh bahasa Manglish ini merupakan cuba try, tak best, tak sure, tak confirm dan sebagainya. Namun begitu, penggunaan bahasa Manglish ini mempunyai keburukannya tersendiri. Antaranya seperti yang kita tahu iaitu bahasa ibunda, bahasa Melayu kita yang penuh sopan santun dan budi bicara semakin terhakis daripada mulut anak muda zaman kini. Malah lebih teruk apabila mereka yang menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan mereka, menggunakan bahasa Melayu penuh dalam percakapan mereka dianggap tidak moden serta kurang berpendidikan. Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku dan seharusnya dielakkan daripada berlaku. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan bahawa penggunaan bahasa Manglish ini merupakan satu kebanggaan bagi rakyat Malaysia. Seperti yang kita sudah maklum, Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa yang menggunakan banyak bahasa. Jadi, bahasa Manglish yang dapat memudahkan urusan yang melibatkan bangsa-bangsa lain yang terdapat di Malaysia kerana bahasa Manglish ini boleh difahami oleh seluruh rakyat Malaysia. Ianya berlaku kerana bahasa Manglish ini merupakan percampuran antara dua bahasa yang wajib kita pelajari sebagai rakyat Malaysia yang dari sekolah rendah lagi iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perkara ini dapat menunjukkan persepaduan dan persaudaraan antara masyarakat Malaysia yang menggabungkan bahasa dalam satu komunikasi. Kerana tidak ada negara lain yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa namun bertutur dalam satu bahasa seperti di Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya serta rakan-rakan daripada Grup 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan ahli kumpulan kami sekaligus pembentang dalam video kali ini. Yang pertama ialah Muhammad Isamuddin Muhammad Nazri. Yang kedua ialah Ummu Syaimak binti Muhammad Bisol.
Yang terakhir ialah Aunia Wadihah binti Ahmad Izzurin. Assalamualaikum, nama saya Aunia Wadihah binti Ahmad Izzurin. Sekarang saya ingin menerangkan tentang bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di negara kita iaitu Malaysia. Dan seperti yang kita telah belajar dalam subjek sejarah pada sekolah menengah dahulu, bahasa Melayu ini pada dahulunya pernah menjadi bahasa lingua franca dari abad ke-7 sehinggalah abad ke-19. Bahasa Melayu ketika ini digunakan sebagai bahasa perdagangan, bahasa pemerintahan dan juga bahasa ilmu yang dipelajari oleh pedagang dari Timur Tengah untuk memudahkan kerja dakwah mereka dan juga untuk memudahkan perdagangan mereka. Walaupun begitu, bahasa Melayu ini mulai merosot pada awal abad ke-20 gara-gara kedatangan penjajah barat yang memaksa masyarakat untuk mengiktiraf bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa dalam pendidikan. Haji Muhammad Arif Ahmad mengatakan bahawa bahasa Melayu itu adalah keluarga bahasa Austronesia dan telah mempunyai sejarah kira-kira 2000 tahun. Walaupun begitu, bangsa Melayu moden yang dikenal sekarang, iaitu kita, mulai diketahui kira-kira dalam kurun Masihi ke-12. Ada juga yang mengatakan bahawa sejarah bahasa Melayu sebenarnya lebih tua berbanding sejarah bangsa Melayu itu sendiri. Dan ada juga yang membantah keterangan tersebut. Bagaimanapun, bahasa Melayu ini sudah lama terbentuk dan telah digunakan sehingga kini. Kajian ini dilakukan untuk menjelaskan 3 peringkat evolusi bahasa Melayu. Diharapkan agar semua penonton dapat memahami dan boleh menjelaskan semula 3 peringkat evolusi bahasa Melayu ini iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Kajian ini juga dibuat supaya kita dapat mengenal pasti faktor dan kesan evolusi bahasa Melayu. Diharapkan juga supaya setiap penonton dapat setiap faktor dan kesan-kesan daripada perubahan bahasa Melayu ini. Walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di negara Malaysia ini, ramai yang masih tidak mengetahui bagaimana terbentuknya bahasa Melayu kini dan ramai juga yang tidak mengetahui bahasa Melayu yang digunakan pada zaman dahulu. Disebabkan perubahan zaman, sudah banyak perubahan yang telah berlaku pada bahasa Melayu ini. Dan disebabkan perubahan itu juga, ramai yang tidak mengetahui perkataan-perkataan yang sudah tidak digunakan, iaitu perkataan-perkataan yang telah hilang dari bahasa Melayu yang kini. Kaedah kajian ini adalah berbentuk kajian perpustakaan di mana kami perlu mencari data dan juga sampel daripada perpustakaan dan juga internet yang berkaitan dengan tajuk kajian. Berdasarkan tajuk kajian kami iaitu evolusi bahasa Melayu, kajian kami memerlukan rujukan tentang bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Walaupun begitu, kami juga menggunakan kajian-kajian lepas untuk dirujuk dan diteliti bagi menyokong tajuk kajian kami dan juga sebagai penambahan rujukan. Baiklah, jadi mari kita lihat apakah yang kami dapati daripada kajian yang kami jalankan selaras dengan tajuk evolusi bahasa Melayu. Konsep evolusi bahasa Melayu. Bahasa Melayu terbagi pada 3 fasa evolusi. Yang pertama ialah bahasa Melayu kuno, yang kedua ialah bahasa Melayu klasik dan yang terakhir ialah bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu kuno.
bermula pada abad ke-7 sehingga abad ke-13, tepatnya pada pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Ianya merupakan lingua franca, iaitu bahasa perantara di Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera dan Kepulauan Riau. Bahasa ini ditulis di atas prasasti-prasasti, iaitu batu bersurat, dan dipertuturkan dengan gabungan Melayu Jati dan Sanskrit. Bahasa Melayu klasik pula berada pada tahun 1400 Masihi sehingga pada tahun 1511 Masihi, tepatnya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ianya mengalami islamisasi dengan kedatangan pedagang-pedagang Arab dengan membawa agama Islam dan budaya Timur Tengah. Bahasa ini berevolusi dengan menambah huruf baru kepada bahasa Arab yang membentuk tulisan Jawi dan penggunaan perkataan Melayu. Bahasa Melayu moden pula mencapai status bahasa kebangsaan pasca kolonialisme, iaitu selepas kemerdekaan yang kita capai daripada genggaman penjajah. Bahasa ini giat diperkembangkan melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967. Ianya digunakan dalam urusan rasmi dan urusan harian. Baiklah, beralih pula kepada ciri-ciri bagi setiap fasa evolusi bahasa Melayu. Fasa pertama ialah fasa bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno banyak menggunakan kata pinjaman Sanskrit seperti duka dan purba. Ianya menukarkan sebutan ber kepada sebutan we, seperti bunuh atau wunuh dan bulan atau wulan. Ia juga terdapat huruf-huruf berbunyi he dalam beberapa perkataan seperti sahaya iaitu saya dan semua iaitu semua. Baiklah, beralih kepada fasa kedua iaitu bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik menggunakan tulisan Jawi iaitu bahasa Arab yang ditambahkan beberapa huruf-huruf baru padanya. Contohnya seperti berikut, yang bermaksud bumi dan cinta. Ia juga menggunakan gaya bahasa istana seperti patik iaitu saya dan gering iaitu sakit. Ia banyak menggunakan kata-kata ataupun ayat pangkal seperti sebermula dan al-kisah. Balik kepada fasa terakhir iaitu bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden tidak banyak mempunyai ciri-ciri yang unik ataupun kelainannya, oleh kerana ia banyak digunakan pada zaman kini, tetapi ia mempunyai banyak fungsi. Itu antaranya ialah ia menjadi bahasa kebangsaan kepada negara kita, iaitu negara Malaysia. Ia juga digunakan dalam upacara rasmi kerajaan ataupun negara seperti Pertabalan Raja Baharu ataupun pelantikan Perdana Menteri baharu. Bahasa ini juga digunakan sebagai komunikasi ataupun perantara antara kaum-kaum di Malaysia, seperti kaum Cina, kaum Melayu dan kaum India. Bahasa ini juga menjadi bahasa pengantar dalam pelbagai institusi pendidikan. Seperti yang kita tahu, hampir semua buku teks yang digunakan pada zaman sekarang menggunakan bahasa Melayu, seperti buku teks matematik dan buku teks sains. Sekarang kita beralih pula kepada faktor evolusi bahasa Melayu bagi setiap peringkat. Bahasa Melayu mengalami evolusi pertama
dengan mendapat pengaruh bahasa Sanskrit. Perkara ini berlaku kerana kedatangan pedagang dari India yang singgah di Kepulauan Melayu. Selat Melaka yang berada di Kepulauan Melayu ialah laluan sutera yang menjadi kegunaan pelayar dan para pedagang untuk mengelakkan tiupan angin monsun. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama Hindu menyebabkan tersebarnya bahasa Sanskrit dengan meluas dalam kalangan penduduk tempatan. Selain itu, perkara ini juga disebabkan oleh keturunan Raja-Raja Melayu yang berasal dari keturunan Raja Sulan dari India yang mengamalkan ajaran Hindu. Penggunaan bahasa Sanskrit yang dikira bahasa suci bagi penganut agama Hindu menjadi bahasa yang tidak asing lagi bagi mereka. Faktor terakhir yang menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Sanskrit ialah ketika itu bahasa Melayu tidak mempunyai kata-kata yang sesuai untuk membicarakan perkara-perkara dan konsep baru yang dibawa oleh budaya asing. Jadi, bahasa Melayu perlu meminjam bahasa Sanskrit untuk menerangkan konsep baru yang dibawa oleh budaya asing. Oleh hal yang demikian, banyak perkataan bahasa Sanskrit telah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Hasil daripada bahasa Melayu purba menerima pengaruh dari bahasa Sanskrit, maka jadilah bahasa Melayu kuno. Sekarang kita beralih kepada faktor evolusi bahasa Melayu yang menyebabkan terbentuknya bahasa Melayu klasik. Faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu klasik ialah kedatangan para pedagang beragama Islam dari Arab. Para pedagang yang bertindak sebagai pendakwah telah memilih bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dalam medium dakwah. Para pedagang dari Arab bertindak sebagai pendakwah menyebarkan bahasa Arab melalui pengajaran agama Islam di tanah Melayu. Kecantikan budi dan akhlak pedagang tersebut telah menarik ramai penduduk tempatan untuk menganut agama Islam. Oleh itu, penggunaan bahasa Arab dalam bahasa Melayu semakin bertambah. Maka di sini dapat kita lihat bahawa faktor evolusi bahasa Melayu yang menghasilkan bahasa Melayu klasik ialah berpunca daripada kedatangan pedagang dari Arab. Yang terakhir, kita beralih pula kepada faktor evolusi yang menghasilkan bahasa Melayu moden. Evolusi ini mewujudnya bahasa Melayu moden kerana kehadiran kuasa asing ke tanah Melayu. Sekolah Inggeris telah dibina oleh penjajah untuk tujuan pendidikan bagi melahirkan penjawat awam bekerja di institusi mereka. Rentetan ini bermulalah pencapuradukan bahasa Inggeris dalam kehidupan penduduk tanah Melayu. Seterusnya, kita beralih pula kepada kesan evolusi bahasa Melayu yang menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Kesannya ialah kosakata bahasa Melayu semakin bertambah. Ada banyak perkataan dari pinjaman bahasa Sanskrit yang digunakan untuk menerangkan konsep yang dibawa oleh budaya asing. Contohnya seperti syurga, agama dan sastra. Selain itu, bahasa Melayu juga mengalami penambahan kosakata dengan menambahkan imbuhan awalan dan akhiran. Selain itu, imbuhan akhiran man boleh membentuk perkataan seperti seniman dan budiman. Imbuhan akhiran wan membentuk perkataan seperti jutawan dan sejarawan. Imbuhan akhiran wati membentuk perkataan pragawati dan seniwati. Seterusnya, kita beralih pula kepada kesan pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Melayu. Kerana pengaruh bahasa Arab, maka lahirlah bahasa Melayu klasik. Pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Melayu telah memberi kesan dari segi abjad tulisan, tata bahasa, perbendaharaan kata dan juga sastra Melayu. Dari segi abjad tulisan, kesemua abjad Arab ditukar menjadi abjad Jawi. Dari segi tata bahasa, bahasa Melayu mengikuti bahasa Arab yang tergolong sebagai oligosintaksis, di mana semua atau hampir semua perbendaharaan kata boleh dibentuk daripada kata dasar yang sedikit jumlahnya. Contoh yang dapat kita lihat di gambar tersebut, daripada perkataan tahu, perkataan itu boleh diekstrak menjadi pelbagai perkataan yang bawa pelbagai maksud. Contohnya mengajar, belajar, minta diajar, berpelajaran, sangat terpelajar, pengajar dan juga pengajaran.
Dari segi pembendaharaan kata, terdapat lebih 2,000 perkataan Arab utama yang telah diresap oleh bahasa Melayu. Contohnya ialah Khamis, Haram dan Kubur. Dari segi sastera Melayu pula, kita dapat lihat pelbagai kitab yang bercorak agama, sastera, undang-undang, ketatanegaraan, historiografi, perubatan dan pentadbiran telah ditulis. Contoh yang kita dapat lihat ialah antaranya Undang-Undang Negeri Melaka, Siratul Mustaqim dan juga Hikayat Raja Pasai. Malah, pelbagai prastasis dan manuskrip lama berbahasa Melayu klasik dijumpai di tanah Semenanjung dan juga Sumatera. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kesan penjajahan kuasa asing yang menyebabkan terjadinya evolusi bahasa Melayu sehingga membentuk bahasa Melayu moden. Kesan yang dapat kita lihat ialah kemunculan permulaan bahasa Melayu moden. Contoh yang dapat kita lihat ialah kemunculan karya-karya hasil nukilan Abdullah Munshi. Abdullah Abdul Qadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi ialah seorang penulis. Abdullah Munshi telah menerima pendidikan secara formal di Maktab Anglo-English College. Beliau digelar Bapa Sastera Melayu Moden kerana penulisan dan hasil-hasil karyanya menggunakan teknik penulisan moden yang biasanya tidak terdapat dalam karya sastera Melayu klasik. Antaranya, hasil karyanya Hikayat Abdullah menceritakan secara terperinci mengenai peristiwa politik dan sosial yang berlaku di Melaka dan Singapura. Karya ini ditulis berdasarkan pemerhatian beliau terhadap peristiwa tersebut. Malah, nama watak dalam karya tersebut ialah nama yang biasa didapati dalam rekod British dan juga nama tokoh Melayu yang penting. Contohnya seperti Sir Stamford Raffles dan Sultan Husin. Abdullah Munshi telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan bahasa Melayu sehingga kemunculan karya-karyanya digelar era permulaan bahasa Melayu moden. Akhir kata, oleh kerana zaman ini sering berubah dan masa sering berlalu, maka bahasa juga banyak perubahannya akibat kemasukan orang luar yang memasukkan beberapa perkataan daripada negara mereka ke dalam negara kita. Hal ini menyebabkan banyak perubahan yang berlaku pada bahasa Melayu sehingga terciptanya bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Walaupun begitu, dengan perubahan ini, kita dapat mengetahui bahawa banyak yang telah berlaku pada bahasa Melayu ini. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia dan juga kaum Melayu, penting untuk kita mempertahankan bahasa negara kita supaya bahasa kebangsaan kita ini tidak akan lupus di zaman dan tidak akan dilupakan oleh semua manusia di bumi ini. Jika bukan kita yang mempertahankan bahasa Melayu ini, pasti bahasa ini akan lumpuh ditelan oleh zaman gara-gara kelalaian kita sendiri. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 iaitu untuk subjek UTC 1012 akan membentangkan tentang tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja Melayu. Tanpa membuang masa, mari kita lihat nama ahli kumpulan dan seterusnya kita memulakan pembentangan kami dengan objektif dan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airin Kestinayun binti Muhammad Kamal, nombor matrik 1210342.
Untuk bahagian saya akan bentangkan tentang 3 perkara, iaitu objektif, permasalahan dan lokasi kajian. Untuk kajian ini, kami mengeluarkan 2 objektif, iaitu pertama sekali untuk mengukur tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja Melayu. Dan yang kedua, untuk memastikan setiap remaja Melayu mampu menguasai bahasa Melayu dengan sepenuhnya. Untuk permasalahan, seperti yang kita boleh lihat di slide, timbulnya 2 permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini. Pertama sekali, terdapat masalah di mana segelintir remaja Melayu tak dapat berbicara dengan bahasa Melayu kerana terlalu terpengaruh dengan budaya barat. Perkara ini dapat dibuktikan apabila segelintir remaja Melayu lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dalam perbualan seharian, lebih-lebih lagi di media sosial. Mereka berpendapat bahawa dengan bertutur dalam bahasa Inggeris, ia akan menampakkan diri mereka lebih berpelajaran. Dan untuk permasalahan yang kedua, remaja Melayu sudah menjadikan bahasa rojak sebagai satu kebiasaan dalam komunikasi seharian mereka. Penggunaan bahasa rojak dalam kalangan remaja Melayu sudah menjadi gaya hidup yang wajib digunakan dalam perhubungan seharian mereka bagi membuktikan bahawa mereka mengikuti perkembangan semasa. Malahan, sesiapa yang menggunakan bahasa Melayu baku akan dianggap diri mereka ketinggalan zaman. Contoh perkataan yang digunakan dalam bahasa rojak ialah seperti I, you, meeting, so, discussion dan lain-lain lagi. Seterusnya tentang lokasi kajian. Untuk lokasi kajian berkaitan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja, kajian ini dilakukan dalam kalangan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dengan menggunakan kaedah soal selidik melalui Microsoft Form dalam lingkungan umur 19 hingga 24 tahun. Sekian itu sahaja dari saya. Mari kita bergerak ke pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurin Umairah binti Wan Muhammad Zulkifli, nombor matrik 1210345. Saya akan sambung dengan skop kajian. Skop kajian bagi kajian ini adalah tertumpu kepada isu tahap penguasaan bahasa rasmi kita, iaitu bahasa Melayu, di lokasi yang telah dipilih, iaitu USIM. Isu yang ditumpukan adalah isu bahasa dan pengetahuan remaja Melayu di lokasi tersebut. Bagi mencapai objektif kajian ini, 2 kaedah kajian telah dilakukan, iaitu kaedah soal selidik melalui Google Form dan pengumpulan maklumat melalui internet. Kaedah soal selidik telah dilakukan dan maklumat yang telah didapati ialah kajian ini mengambil 40 orang responden yang dalam lingkungan umur 19 hingga 22 tahun sahaja. Ini kerana kami hanya mengambil respons dari pelajar dan remaja Melayu di USIM sahaja. Tempoh kajian bagi kaedah ini pula dilakukan selama seminggu untuk mendapatkan respons. Hanya 2 kaedah yang dapat kami jalankan dalam proses menyiapkan tugasan ini. Hal ini kerana wujudnya kekangan pergerakan dalam keadaan pandemik COVID-19 yang sedang menimpa seluruh dunia. Kami memilih kaedah ini untuk menjaga keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain supaya dapat menghindari diri daripada virus. Dalam proses pengumpulan data untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Tengku Ifah Najihah binti Tengku Azlan Shah dengan nombor matrik 1210346 akan membentangkan tentang kajian literatur. Berdasarkan kajian yang telah saya lakukan dan bacaan-bacaan yang telah saya cari mengenai penguasaan bahasa remaja Melayu dalam bahasa Melayu, terdapat beberapa perkara yang dapat disimpulkan daripada dapatan-dapatan yang telah saya kumpulkan. Perkara pertama yang dapat mempengaruhi penguasaan remaja Melayu di dalam bahasa Melayu pada hari ini adalah teknologi komunikasi kini yang mencapai jaringan global daripada Ahmad Fauzi Mustafa yang ditulis oleh Ahmad Fauzi Mustafa pada tahun 2015. Daripada ini dapat saya fahamkan bahawa berlaku pelbagai pencampuran dan pendedahan terhadap pelbagai bahasa oleh remaja dan pelajar di dalam kehidupan seharian mereka. Perkara kedua yang telah saya dapati adalah bahan rujukan dan bacaan yang lebih meluas di dalam bahasa lain turut juga mempengaruhi penguasaan remaja Melayu dalam bahasa Melayu. Dan ini ditulis oleh Jaafar bin Jambi pada tahun 2008. Daripada ini saya dapat fahami bahawa terdapat banyak pendokumentasian ilmu dan pengetahuan yang tersedia di dalam bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Dan manakala bahasa Melayu lebih selesa digunakan dalam komunikasi harian oleh para pelajar. Dan ini kerana terdapat lebih banyak maklumat dan info tentang pelajaran yang para pelajar daripada yang diadaptasi dari negara-negara luar dan diterangkan dalam bahasa Inggeris yang dikenali sebagai bahasa perantara dunia pada ketika ini. Dapatan saya yang seterusnya adalah para penuntut institusi tinggi juga bersetuju supaya bahasa Inggeris diangkat dan digunakan secara lebih meluas sebagai bahasa pendidikan. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ini sangat mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja dan pelajar di institusi tinggi. Dapatan ini adalah daripada penulisan Chu Fong Peng dan Zahari Ishak pada tahun 2021. Dan daripada dapatan ini juga saya dapat simpulkan bahawa para pelajar dan remaja kini lebih terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam urusan akademik dan pembelajaran. Hal ini kerana terdapat lebih banyak ilmu dan pengetahuan yang dapat diterangkan dan difahami konsep-konsepnya jika diterangkan dan dikongsikan dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa lain yang berkait rapat dengan subjek-subjek yang tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlin Jannatul Ashharin binti Hamid Zain dan nombor matrik saya ialah 1210344. Untuk bahagian saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Kumpulan kami telah melakukan dua kaedah untuk metodologi kajian iaitu kaedah soal selidik dan kaedah merujuk internet. Kaedah-kaedah ini adalah untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan pendapat-pendapat responden mengenai tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kaedah soal selidik. Soal selidik kami mengandungi 15 soalan yang berkaitan dengan topik yang kami sedang kaji. Responden-responden yang menjawab soalan ini terdiri daripada pelajar-pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Pelajar-pelajar yang membantu menjawab soalan ini
berusia dalam lingkungan 19 hingga 24 tahun dan soal selidik ini dilakukan secara atas talian. Kami bersama-sama mencipta borang soal selidik ini dengan menggunakan aplikasi Google Form. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan membentangkan mengenai kaedah kedua iaitu kaedah merujuk internet. Seterusnya, metodologi kajian yang kedua ialah kaedah merujuk internet. Kaedah ini adalah untuk mencari maklumat secara lebih mendalam. Maklumat-maklumat ini diambil dengan teliti daripada sumber-sumber yang sahih dan boleh dipercayai. Kami juga menggunakan internet untuk berkomunikasi antara satu sama lain, membuat perbincangan dan membuat pembahagian tugas. Itu sahaja daripada saya mengenai metodologi kajian. Kami akan meneruskan pembentangan ini dengan pembentang seterusnya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Naim bin Muhammad Karanwa, nombor metrik 12010343. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan dapatan kajian atau analisis yang telah kami lakukan bagi mengenal pasti tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja Melayu melalui borang soal selidik. Melalui keputusan soal selidik yang telah kami jalankan, ia membantu kami mengenal pasti tahap penguasaan bahasa Melayu, penggunaan bahasa rojak serta kesan dan cadangan yang telah diberikan oleh responden. Melalui soal selidik yang telah kami jalankan, beberapa soalan telah diajukan kepada responden bagi mengenal pasti tahap penguasaan bahasa Melayu mereka. Soalan pertama ialah sejauh manakah pengetahuan anda tentang bahasa Melayu? Melalui kajian kami telah mendapati seramai 17 orang responden bersamaan 41.5% mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang sangat baik, manakala seramai 20 orang responden bersamaan 48.8% mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Terdapat juga seramai 4 orang bersamaan 9.8% mempunyai pengetahuan yang sederhana tentang bahasa Melayu. Soalan seterusnya yang telah diajukan kepada responden ialah punca penggunaan bahasa rojak yang meluas dalam kalangan remaja. Daripada 41 jumlah keseluruhan responden, seramai 2 orang responden bersamaan 4.9% menggunakan bahasa rojak berpunca daripada media sosial, manakala selebihnya menggunakan bahasa rojak atas alasan tersendiri seperti terpengaruh dengan drama di televisyen, mudah untuk berinteraksi dan lain-lain. Seterusnya kami akan membincangkan pendapat responden serta punca penggunaan bahasa rojak yang meluas dalam kalangan remaja. Responden berpendapat bahawa penggunaan bahasa rojak secara meluas akan meruntuhkan martabat bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak secara meluas akan menyebabkan berlakunya pencemaran bahasa yang merangkumi kesalahan bahasa dan aspek tata bahasa, struktur ayat, ejaan, istilah dan sebagainya. Runtuhnya martabat sesuatu bahasa itu akan terbukti apabila bangsa yang menggunakan bahasa itu sendiri tidak menjaga martabat dan tidak mengamalkan penggunaan bahasa mereka dengan baik dan betul. Selain itu, penggunaan bahasa rojak secara meluas juga telah menyebabkan pelajar terutamanya terbawa-bawa penggunaan bahasa rojak mereka dalam penulisan karangan atau surat rasmi. Kebiasaan pelajar menggunakan bahasa rojak menyebabkan mereka sukar untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam penulisan mereka. Hal ini juga menjadi punca utama kepada kelemahan pelajar dalam memahami dan menguasai sepenuhnya pengetahuan bahasa Melayu. Beralih kepada punca penggunaan bahasa rojak yang meluas dalam kalangan remaja, antara puncanya ialah remaja terikut-ikut dengan trend masa kini yang kononnya menampakkan mereka lebih bijak jika menggunakan bahasa rojak dalam pertuturan harian mereka. Di samping itu, kurangnya teguran dari orang dewasa seperti ibu bapa atau guru menyebabkan remaja tidak sedar kesan buruk menggunakan bahasa rojak secara kerap dalam pertuturan harian mereka. Seterusnya beralih kepada punca mengapa remaja kurang menguasai bahasa Melayu. Antara puncanya ialah remaja kurang kesedaran akan kepentingan dalam menguasai bahasa Melayu. Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris secara meluas dalam sistem komunikasi dan pembelajaran masa kini menyebabkan remaja lebih menumpukan diri mereka ke arah penguasaan bahasa Inggeris sehingga lupa akan kepentingan dalam menguasai bahasa Melayu. Kurang penekanan dari ibu bapa serta guru juga punca remaja kurang menguasai bahasa Melayu. Akhir sekali, kami akan menumpukan kepada cadangan bagi mengatasi masalah tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja. Antara langkah pertama ialah kerajaan perlulah memperbanyakkan program atau pertandingan berkaitan dengan bahasa Melayu bagi memupuk minat remaja terhadap bahasa Melayu.
Selain itu, kita boleh menggunakan medium yang dekat dengan remaja seperti media sosial bagi memberi kesedaran kepada mereka akan kepentingan bahasa Melayu. Seterusnya, ibu bapa juga boleh menjadi teladan kepada anak-anak, sebagai contoh tidak menggunakan bahasa rojak dalam pertuturan harian mereka. Akhir sekali, guru-guru perlu memupuk rasa cinta akan bahasa Melayu di sekolah dengan mengadakan program menyertai bahasa Melayu secara berkala. Maaf sekira ada salah silap dalam pembentangan kami sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan kuliah KBC dan pada hari ini kami akan menerangkan tentang tugasan berkumpulan kami iaitu pengaruh bahasa rojak dalam kalangan remaja Malaysia. Kumpulan ini terdiri daripada 4 ahli iaitu yang pertama Nur Syahirah Balkis binti Muhammad Naim, Liana Maisara binti Azhar, Nur Farah Amira binti Azam Azri dan Nur Hafizah Raimi binti Muhammad Juraimi. Objektif kajian kami adalah untuk mengkaji tentang pengaruh bahasa rojak dalam kalangan remaja di Malaysia. Selain itu, kami juga akan menerangkan tentang sebab dan faktor terjadinya percampuran bahasa rojak dalam kalangan remaja Malaysia. Dan akhir sekali, kami juga akan menguraikan kesan pengaruh dan implikasi bahasa rojak kepada remaja di Malaysia. Lokasi kajian kami adalah di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Kampus Milai. Namun kajian kami tidak hanya terhad di dalam kawasan USIM. Ini kerana rata-rata ahli kumpulan dan juga pelajar universiti sedang berada di rumah. Jadi kami juga mengadakan tinjauan terhadap remaja-remaja yang berada di sekeliling kami untuk menguatkan hujah dan data kami. Skop kajian kami adalah memfokuskan tentang golongan remaja di Malaysia. Ini kerana golongan ini adalah golongan belia yang menjadi aset kepada negara kita untuk masa hadapan. Tambahan pula golongan ini mudah dijumpai dan merupakan golongan yang paling ramai di negara kita. Justeru kajian yang memfokuskan kepada golongan ini adalah lebih relevan kerana kami juga terdiri daripada golongan ini. Untuk kajian literal, kami menggunakan dua bahan rujukan iaitu rujukan primer dan rujukan sekunder. Bagi rujukan primer, kami menggunakan kaedah penyelidikan perpustakaan secara atas talian dan juga bahan bacaan di internet. Ini kerana USIM mempunyai data perpustakaan yang luas dan besar. Selain itu, perpustakaan USIM juga telah membuat beberapa langganan terhadap beberapa laman sesawang yang masyhur seperti ProQuest yang mempunyai banyak artikel dan jurnal daripada pakar-pakar penyelidikan seluruh dunia. Selain itu, kami juga menggunakan medium Google Scholar bagi mencari data-data tambahan bagi hujah kami. Bagi data sekunder, kami menggunakan bahan bacaan fizikal seperti buku, surat khabar dan majalah. Walau bagaimanapun, data sekunder adalah terhad pada masa kini dan tidak mudah diakses. Ini kerana bahan bacaan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan penduduk Malaysia, lebih-lebih lagi bagi golongan remaja. Namun, kami menjadikan data sekunder ini sebagai bahan bacaan tambahan untuk kami mencari maklumat-maklumat dan info-info baharu untuk tugasan berkumpulan. Assalamualaikum, saya Liana Maisara binti Azhar, pemegang kad matrik nombor 12139196 akan menyambung pembentangan bagi bahagian metodologi kajian. Dalam kajian kami menggunakan kaedah tinjauan iaitu melalui soal selidik dengan melalui Google Form yang diedarkan kepada remaja-remaja di Malaysia. Bagi bahagian populasi dan persampalan, populasi kami terdiri daripada remaja di Malaysia. Manakala persampalan rawak dilakukan terhadap 100 orang remaja di Malaysia yang terdiri daripada 50 lelaki dan juga 50 perempuan yang berumur 13 hingga 21 tahun untuk menjawab borang soal selidik tersebut. Bagi bahagian kaedah pengumpulan data kajian, kaedah tinjauan telah digunakan untuk mengumpul maklumat tentang pengaruh bahasa rojak dalam kalangan remaja Malaysia, sebab dan faktornya serta kesan dan implikasi penggunaannya. Borang soal selidik kami terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertamanya adalah untuk mengkaji pengaruh bahasa rojak dalam kalangan Malaysia, remaja Malaysia, dan bahagian keduanya adalah untuk mengenal pasti sebab dan faktor berlakunya
percampuran bahasa ini, dan bagi bahagian yang terakhir iaitu bahagian yang ketiga adalah untuk mengkaji kesan dan implikasi akibat penggunaan bahasa rojak dalam kalangan Malaysia, remaja di Malaysia. Selain itu, melalui Google Form yang kami edarkan, kami telah mengenal pasti situasi remaja di Malaysia. Kami merangka Google Form yang sesuai dengan responden remaja yang berumur 13 hingga 21 tahun. Responden terdiri daripada remaja-remaja yang mempunyai latar belakang yang pelbagai serta yang berbeza. Ini adalah untuk memastikan data yang kami perolehi adalah bervariasi dan tidak tertumpu kepada golongan remaja yang spesifik. Selain itu, kami juga menyediakan situasi-situasi untuk mereka memberi reaksi yang mereka akan utarakan sekiranya mereka terlibat dengan situasi tersebut. Berdasarkan data yang kami perolehi, ianya terbukti bahawa remaja lebih cenderung untuk mencampur adukkan bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Amira binti Nur Azam Azri, metrik nombor 1213198, dan saya akan menyambung pembentangan untuk analisa dapatan kajian yang terbahagi kepada 5, iaitu latar belakang kajian, faktor kajian dilakukan, kesan iaitu kesan baik dan kesan buruk, implikasi dan cadangan kajian. Latar belakang kajian ialah bahasa rojak merupakan satu bentuk bahasa yang digunakan oleh masyarakat dengan mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa yang lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa India dan lain-lain bahasa. Kajian ini juga dilakukan bagi mengkaji pengaruh bahasa rojak dalam kalangan remaja di Malaysia. Kajian ini juga dilakukan kerana penggunaan bahasa rojak yang digunakan secara meluas akibat penggunaan pelbagai platform media sosial yang semakin maju, dan bahasa rojak juga dijadikan sebagai satu trend pada masa kini dan penggunaannya dianggap gah. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang faktor penggunaan bahasa rojak dalam kalangan remaja di Malaysia. Penggunaan bahasa rojak dalam media cetak dan elektronik turut menyumbang kepada permasalahan ini. Kebanyakan filem, drama dan rancangan hiburan menonjolkan pelakon, pengacara dan peserta yang menggunakan bahasa rojak untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Selain itu, pengaruh rakan sebaya. Seseorang remaja mempengaruhi remaja yang lain kerana mereka sendiri tidak pasti akan identiti diri sendiri. Maka mereka lebih mudah untuk menerima dan mengulang kembali apa yang dilakukan oleh kebanyakan rakan mereka. Bahasa rojak menjejaskan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah yang akan mendatangkan kesan negatif dalam jangka masa panjang. Mutu penguasaan bahasa Melayu juga akan merosot dan lemah serta terhakis, dan hal ini akan beri kesan kepada bahasa Melayu iaitu sebagai bahasa ilmu, bahasa pentadbiran dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bahasa rojak sering digunakan oleh remaja untuk memudahkan mereka memahami dan mempelajari ilmu. Penggunaan bahasa rojak juga akan membolehkan kita mengetahui perkataan dalam pelbagai bahasa. Bahasa rojak juga mempunyai sifat yang memudahkan dan gemar dituturi oleh rakyat Malaysia. Seterusnya, antara implikasi penggunaan bahasa rojak dalam kalangan remaja di Malaysia adalah disebabkan terdapat pelbagai pengaruh luar yang mempengaruhi bahasa rojak, serta keadaan bahasa Melayu yang tidak stabil dalam masyarakat, terutamanya golongan remaja. Seterusnya ialah keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, juga sebagai bahasa kebangsaan semakin terhakis, dan bahasa rojak juga merosakkan identiti sesebuah kaum dan kewibawaan bahasa Melayu. Antara cadangan-cadangan bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa rojak dalam kalangan remaja di Malaysia ialah kepekaan guru-guru perlu lebih dalam mengajar bahasa Melayu kepada para pelajar. Kesalahan dalam penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja perlu diperbetulkan dan diatasi dengan segera. Sifat remaja yang menganggap bahasa Melayu itu mudah dan remeh perlu diubah oleh mereka sendiri, di mana bahasa Melayu itu perlu dianggap tinggi dan bukan remeh jika seseorang itu bergelar warga negara Malaysia. Dan yang terakhir ialah media elektronik dan bukan elektronik perlu menyekat penggunaan bahasa Melayu yang salah bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pengguna di Malaysia. Sekian, terima kasih.